Aku nak cerita pasal 3 jenis enjin yang ramai orang tak tahu. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, hari ni aku ada nak share sikit dengan korang. Tajuk aku hari ni, aku nak cerita pasal 3 jenis enjin yang ramai orang tak tahu. Biasa budak-budak yang baru nak main motor, yang belagak-belagak hero lah, konon-konon dia dah tahu semua benda lah pasal motor biasa dia tak tahu 3 jenis enjin ni. Sebab tu hari ni aku nak share pasal benda ni. Okay, pasal 3 jenis enjin ni, yang pertama, enjin jenis over square engine. Yang kedua, square engine ataupun cubic. Yang ketiga, under square. Okey, aku cerita yang pertama dulu. Yang pertama, over square ni, maksud over square ni kan, size block tu dengan size block tu lagi besar daripada size stroke dia. Maknanya, kalau bahasa senang nak bagi faham kan, block lagi besar daripada size stroke. Okey, biasa jenis engine ni yang biasa motor pakai adalah contoh yang aku pernah cerita dalam video sebelum ni lah. Macam Suzuki Belang, Suzuki FX, Suzuki FSR, SYMV F3i, CBR 250, Kawasaki ZX2R. Dia pakai block dia lagi besar daripada size stroke dia. Contoh macam Belang, block dia size 62. Dia punya block dia contoh ni block dia size 62. Dia punya stroke dia ketot 48.8 contoh macam ni, 48.8, block besar. So dia naik turun tu sekejap macam tu. Okay, kelebihan dia pula, kelebihan engine ni, dia main kat RPM tinggi lah. Dia main kat RPM tinggi, maknanya engine ni dia power kat RPM tinggi lah. Power range dia dekat RPM yang tinggi. Maknanya senang kata lah, dia punya top speed dia kuat lah. Macam tu. Lepas tu kalau masuk highway dengan motor ni memang sedap lah. Tak dinafikan, memang sedap. Engine over square ni memang power lah. Dari kategori over square, square dengan under square, over square ni yang paling power. Sebab, kenapa aku cakap dia power? Sebab kalau kau tengok kan, macam F1, MotoGP, macam sport bike dia biasa pakai kan, dia mesti buat sebuah engine tu, dia buat over square engine tau. Sebab dia nak bagi power dekat RPM yang tinggi. Macam nak top speed kuat. Macam contoh F1 lah, F1 dia punya RPM dia sampai 20,000. Dia tak ada lah macam motor kan. Motor pun paling tinggi pun, sport bike pun rasa dalam 17 itu kot. Ada lah boleh cecah dalam 20 itu. ZX2R boleh cecah sampai 20,000 RPM. Tapi engine senang rosak lah. Engine memang power lah, jenis engine macam ni. Sebab dia nak engine yang power. Tapi kelemahan dia pula, biasanya komponen-komponen engine ni dia tak apa nak tahan sangat lah. Sebab bila dia berpusing kepada putaran RPM yang tinggi, dia tak dapat apa, dia macam dia senang problem lah. Macam tu lah senang cerita. Contoh macam bearing dia, lepas tu cam dia punya apa, kalau macam motor Dodge lah, kalau contoh macam motor Dodge, biasanya dia tak pakai rocker arm kan. Lepas tu dekat cam dia tak ada bearing, so dia punya rumah cam dia tu akan makan lah. Macam tu lah contoh, bila selalu main RPM tinggi. Lepas tu power dia pada RPM bawah pula tak ada lah, bukan tak ada, ada tu ada tapi sikit. Senang cerita macam pick up dia kurang lah. Macam tu. Sebab dia main kat power RPM tinggi, dia power range dia start daripada tengah, pertengahan sampai tinggi. Kalau kau perasan lah, kalau korang pernah bawa motor over square jenis over square punya engine ni, power dia RPM bawah macam tak ada macam semput-semput sikit. Sampai pertengahan ni macam dia dah terasa macam, kalau biasa budak motor panggil power valve koyak, kalau budak kereta panggil VTEC on. Dia buka, waktu tu dia sedap, dia terasa ada pergi tu. Tapi bila kat RPM bawah dia macam slow. Dia macam tak berapa nak ada power sangat. Sebab power dia kat RPM tinggi kan, bahagian bawah dia tak ada power. Lepas tu satu bagi aku lah, ini pendapat bagi aku lah, motor ni tak sesuai sangat nak masuk town, and tak sesuai nak untuk buat jalan dekat-dekat lah. Yelah, siapa nak tahan kan pergi Kedah Aceh, jalan-jalan ni nak top speed kan. Mana dia orang buat top speed jalan Kedah Aceh kan, jalan bonggol-bonggol banyak kan, jalan macam jalan depan rumah orang tu nak buat 120 itu, mana boleh. So bagi aku motor ni memang tak sesuai lah. Kalau untuk pakai daily use tu boleh, kalau jenis yang selalu lalik kerja dia masuk highway kan, itu sesuai lah. Memang motor dia memang power kat highway dia. Tapi kalau macam jalan dekat-dekat, bagi aku satu, dia kuat makan minyak lah. Dia agak kuat makan minyak. Lepas tu ni pendapat peribadi aku lah. Lepas tu biasanya dia punya gear dia rapat-rapat lah. Maknanya macam gear 1 dia sekejap sekali pulas naik, gear 2 pula macam tu. Lepas tu dia tak sesuai jalan dekat-dekat, tak sesuai masuk town sebab satu, dia kurang selesa lah. Macam motor ni ganas tau, dia nak pergi je kan. Tapi masuk town tak dapat apa kan, traffic light jumpa traffic light memanjang kan. Okay, engine yang kedua pula, engine under square. Engine under square maksud dia size block dia lagi kecil daripada size stroke dia. Maknanya block dia kecil. Macam ni block dia, bayangkan ni block dia, tapi dia punya stroke dia panjang macam ni lah. Macam tu lah dia punya panjang. Bukan nak tunjuk panjang lah, tapi nak tunjuk contoh lah. Block dia, bore darab dengan stroke dia
stroke dia panjang. Stroke dia saiz yang besar. Semester blok kecil, stroke panjang. Macam tu. Senang cerita lah. Takut ada yang tak faham pula kan. Biasa motor yang pakai jenis enjin macam ni, contoh macam Yamaha LC, itu macam Harley Davidson kan. Motor-motor cruiser ni biasa macam engine V-twin tu, biasa dia pakai stroke panjang, stroke besar. Dia punya stroke dia lagi besar daripada size block dia, sebab dia nak torque yang tinggi. Lepas tu macam GT 128, Wave 125. Motor-motor ni pakai jenis engine underscore. Macam engine ni memang sesuai lah untuk bawa daddy. Okay, kelebihan dia pula, power range dia dekat RPM bawah. Maknanya power dia start pada idle tu, timing tu, sampai pertengahan. Start dia tu, itu start power dia. Maknanya motor ni senang cerita pick up kuat lah. Jenis motor ni pick up kuat. Lepas tu dia main ke RPM rendah-rendah. Dia tak ada main sampai RPM 12, 13 macam belang ke, macam ZS2R, macam F1 kan. Dia tak ada main RPM tinggi. Dia main RPM rendah-rendah, RPM 8, RPM 9. Itu dia punya top speed dia. Lepas tu engine ni memang direka khas lah untuk kegunaan harian, untuk jalan dekat-dekat. Lepas tu power dia memang selesa lah. Nak kata power dia kalau nak masuk town, nak pergi jalan dekat-dekat kedai Aceh kan, memang power dia selesa lah. Dia tak macam ganas sangat power dia. Dia just sedap pulah-pulah tu macam sedap dia bagi kan. Macam tu lah. Lepas tu kalau motor ni, kalau nak comparekan pick up dia dengan engine over square, motor ni memang pergi dulu lah. Dia kata lah, kalau race kan macam ni kan. Contoh ni, alamak gelap pula. Contoh ni belang, ni LC. Bila starting dulu kan, mesti LC pergi dulu, belang kena tinggal kejap kan, sebab pick up dah tak ada. Background macam tu lah perumpamaan. Power dia kat RPM range, RPM rendah-rendah. Bila tinggi, dia dah tak ada power lah. Try lah kalau tak percaya, kalau siapa ada LC ke kan, siapa yang ada motor jenis engine underscore ni lah, tak percaya try lah. Try sampai RPM tinggi-tinggi, ada tak power? Memang tak ada punya. Aku berani potong jari lah. Aku bukan nak cakap motor tu tak ada power, tapi dia bukannya direka khas untuk kelajuan. Aduh panas pula. Okay, kelemahan engine ni pula, jenis engine underscore dia punya power dia kat RPM tinggi tak ada lah. Macam aku cakap tadi, power dia RPM tinggi dia tak ada. So top speed dia kurang. Motor ni memang kalau masuk highway, power dia kurang sikit lah. Dia tak berapa nak sedap sangat masuk highway, sebab power dia tak berapa nak ada. Macam tu lebih kurang. Lepas tu untuk kategori engine yang ketiga pula, ikut lah dia jenis, tengok orang panggil square, ada orang jenis panggil cubic kan. Macam aku ikut mana sedap aku nak panggil kan. Kalau macam engine cubic ataupun square ni, dia punya size block dia dengan size stroke dia, dia punya block dia dengan size stroke dia kan, lebih kurang. Maknanya cubic lah, bentuk petak macam tu kan. Maknanya betul-betul block dia sama besar dengan size stroke dia. Macam tu. Contoh motor yang pakai ni macam Honda RS, motor Bosco lah, Waisuku, dengan FZ. Kelebihan motor ni pula, bukan kelebihan motornya, kelebihan jenis engine macam ni pula, dia punya pick up dengan top speed dia ada. Sebab dia power range dia dekat RPM bawah ada, RPM tengah ada, RPM tinggi pun ada. Cuma beza dia dekat RPM tinggi, dia tak tinggi sangat lah. Dia tak macam setinggi engine over square. Dia power kat RPM tinggi juga. Tapi kalau macam contoh biasa engine over square boleh cecah 12-13 punya RPM. Kalau macam cubic ataupun square engine ni, dia boleh cecah dalam 10, 11, 11.5, paling tinggi pun 12, macam tu lah. Lepas tu motor ni nak masuk town boleh, nak masuk highway boleh, sesuai lah. Dia power RPM bawah ada, power RPM tinggi pun ada. Lepas tu nak buat jalan dekat-dekat pun sesuai, sedap. Pick up ada. Dia kata contoh kau nak pergi Aceh pun, nak tak top speed kejap kan, jalan rumah orang, jalan kampung kan, aku try bawa kan 120 situ kan, saya saja suka-suka kan. Kira okey lah. Tapi jangan try buat lah. Lepas tu engine ni memang sesuai lah untuk daily use. Dia punya kelemahan pula, kelemahan engine square yang biasa Honda RS, Waisuku, FZ pakai, kelemahan dia pula, engine yang ada kat motor tu, motor dia mahal. Tak ada buat apa lah. Itu memang kilang punya keluaran kan. Tak ada buat apa. Ada sebab dia buat keluar motor mahal. Dia takkan buat suka-suka punya. Kilang dia buat keluar motor dia mesti ada purpose dia ada tujuan dia buat satu motor. Dia takkan buat dia nak bolot semua tau. Dia takkan macam aku nak satu motor ni semua benda dia kan. Aku nak motor ni laju, gempak gila babi. Lepas tu motor ni sesuai bawa pergi kedai Aceh, sesuai untuk pergi surau, pergi masjid semua. Lepas tu sesuai masuk highway. Semua benda tu nak masuk dalam satu motor. Memang tak idea lah. Tak idea rupa lah motor. Daripada engine sampai rupa motor, tak idea apa kan. Dia takkan buat macam tu. Dia mesti ada satu motor yang macam contoh motor touring. Dia keluarkan motor touring, motor untuk keselesaan jalan jauh, motor yang nak santai, dia keluarkan. Contoh macam motor naked, motor sport touring, motor cruiser. Dia sedap lah nak bawa jalan-jalan jauh kan. Kalau contoh kilang nak buat keluar engine power pula kan, contoh macam Superbike, Panigale ke, HP4 ke, S1000 RR ke, dia mesti akan buat keluar motor yang betul-betul naik tak selesa, aerodinamik. Contoh ni motor angin dia lalu macam ni,
Dia mesti buat untuk kelajuan saja. Memang purpose dia untuk kelajuan saja. Tak sesuai lagi. Tak sesuai nak pergi kedai Aceh ke, tak sesuai nak pergi masjid ke. Boleh bawa, cuma tak sesuai lah. Lepas tu satu lagi motor. Motor contoh orang nak buat motor superbike kan, motor untuk kelajuan. Orang takkan buat motor macam, okay contoh kan, aku buat superbike tapi handle aku macam motor cruiser macam ni lah, macam beruk lah. Kalau accident tu macam tersekat kat pokok kelapa lah. Bagi korang macam tu lah. Dia takkan buat engine macam tu lah. Dia mesti dia buat perfect punya. Dia makna macam contoh lah, macam orang ramai kata FZ ni tak laju, orang ramai kata Yasuko tak laju. Tapi benda ni semua macam aku cakap, Kilang dah buat keluar satu motor mesti ada purpose dia. Contoh macam FZ motor touring. Lepas tu jadi motor tegak je tu kan, motor tegak, motor naked kan. Engine dia pun kita tengok, engine sesuai untuk bawa santai, engine source. Dia bukannya untuk engine laju. Memang motor dia ada tank, tapi apa itu ada kan Harley Davidson boleh pergi sampai 300 kan. Cuba kita aku, Harley Davidson mana boleh sampai 300. Dia memang ada jenis motor dia ciptakan untuk laju, ada jenis motor dia ciptakan untuk keselesaan bawa harian. Macam tu. Okey, kalau contoh jenis 3 jenis enjin ni pula macam contoh aku nak bagi korang senang faham lagi lah. Aku bagi contoh enjin belang. Contoh dia punya block dia punya bore dia saiz 62, dia punya stroke dia pula saiz 48/8. Maknanya stroke dia pendek. Okey, kenapa dia main kat RPM tinggi? Macam mana dia boleh pergi RPM tinggi kan? Sampai RPM 19 tak ada sampai situ. Dia sampai RPM 12, 13, cut off dia pun kat RPM 12 kan. Macam kenapa dia boleh sampai RPM macam tu? Sebab ibaratkan contoh macam ni kan, ini rumah korang, ini pula kedai Aceh yang korang nak pergi kan. Bagi contoh korang macam ni kan, korang dari sini nak pergi kedai Aceh kan, korang pergi kedai Aceh, lepas tu patah balik sekejap, mesti sekejap kan. Kalau contoh, kalau pergi pada kata kan, contoh bos kau suruh pulang balik dalam masa 10 minit tu kan. Lepas tu dengan contoh enjin satu lagi, enjin underscore, jarak jauh macam ni. Alamak tak muat pula, itu jarak jauh macam ni. Contoh kan, bos suruh pergi dari sini sampai sini, lepas tu patah balik dalam masa 10 minit. Tengok siapa yang paling banyak sekali dapat patah balik tu semua. Mesti yang paling pendek, paling dekat sekali. Bila dekat, maknanya laju lah. Apa? Maknanya tinggi kan. Dia punya kiraan dia tinggi lah. Contoh macam dalam masa 10 minit Ali dapat pergi ke kedai Aceh dan balik ke rumah dan pulang semula sebanyak 90 kali. Korang faham-faham lah. Aku tak tahu nak cerita macam mana. Aku rasa dah faham aku, dah cukup penjelasan aku bagi. Tak tahu kalau tak faham lagi. Kalau tak faham lagi, aku rasa, aku harap korang faham lah apa yang aku cerita ni. Apa yang aku mempek-epek benda ni semua tadi semua. Aku harap korang faham lah. Okay, aku dah jelaskan kat korang tadi pasal 3 jenis enjin motor tadi tu. Aku harap korang faham lah. Okay, kita buat revision sekali lagi lah. Over square, block besar, stroke pendek. Square pula, block dia dengan stroke dia sama besar, sama size lah. Lepas tu under square pula, block kecil, stroke panjang. Macam tu. Okay, dalam 3 jenis enjin ni, yang paling power sekali over square engine. Sebab dia main kat RPM tinggi, makna top speed dia kuat. Okay, kadar tu je penjelasan aku. So kalau korang nak tahu lagi banyak pasal jenis-jenis engine ni, jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku.